Pada 14 Jun 2022, akhirnya keamanan dapat dicapai antara dua sekutu NATO, iaitu Kanada dan Denmark. Majlis pertukaran botol whisky yang terakhir menandakan berakhirnya perang whisky yang telah lama berlangsung antara kedua-dua negara. Menteri Luar Kanada, Menteri Luar Denmark dan Perdana Menteri Greenland bertukar-tukar botol whisky untuk meraihkan perjanjian untuk membahagikan Pulau Hans antara kedua-dua negara yang membawa kepada penubuhan sepadan darat pertama antara Kanada dan Denmark. Simbolik pertukaran botol ini menandakan berakhirnya perang whisky antara kedua-dua negara ini yang telah berlangsung hampir 50 tahun lamanya. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Kanada dan Denmark masing-masing menginginkan Pulau Hans. Teruskan menonton. Pulau Hans hanyalah serpihan batu berbentuk buah pinggang yang terpencil berkedudukan di Arktik. Tetapi selama 49 tahun, ia telah menjadi punca pertikaian wilayah yang jarang berlaku untuk Kanada kerana ia terletak betul-betul di tengah-tengah sepadan antarabangsa antara negara itu dan Greenland, wilayah autonomi Denmark. Selama beberapa dekad, pertikaian antara Kanada dan Denmark telah diperjuangkan dengan pelbagai cara. Seperti yang dipetik dari BBC, sejak tahun 1971, Denmark dan Kanada telah terlibat dalam perang whisky. Perang ini timbul kerana kedua-dua negara mahu menawan Pulau Hans. Sejak Kanada memulakan lawatan ketenteraan di pulau itu pada tahun 1984 untuk meletakkan bendera daun maple dan meninggalkan botol whisky Kanada, Denmark juga telah kerap kali turun untuk menggantikan barangan Kanada dengan bendera Denmark. Bukan itu sahaja, Menteri Kabinet dari kedua-dua negara juga pernah tiba dengan helikopter ke pulau itu untuk menegaskan tuntutan negara masing-masing. Nampaknya, kini akhirnya kebuntuan diplomatik dapat dicapai apabila Kanada dan Denmark bersetuju untuk menandatangani perjanjian yang secara rasmi menentukan sepadan marin Arktik mereka dan menyelesaikan persoalan mengenai pemilikan Pulau Hans. Pulau itu akan dibahagikan dengan kira-kira 60% daripada batu itu menjadi milik Denmark dan selebihnya menjadi milik Kanada. Latar belakang Pulau Hans. Pulau Hans merupakan sebuah pulau kecil seluas 1.2 km persegi dan tidak berpenghuni. Pulau ini terletak jauh di hujung Arktik Utara. Selama beberapa dekad, kedua-dua negara iaitu Kanada dan Denmark mendakwa pemilikan pulau itu. Kedua-dua negara dari benua yang berbeza berebut pulau dengan keluasan tanah setengah batu yang tidak mempunyai sumber asli yang mencukupi untuk didiami. Perjuangan telah berlangsung sejak tahun 1930-an lagi. Pulau tanpa tumbuhan ini terletak di tengah-tengah kira-kira 22 batu dari Selat Neres yang memisahkan Greenland, di mana merupakan wilayah autonomi Denmark dari Kanada. Jika mengikut undang-undang antarabangsa, semua negara mempunyai hak untuk menuntut wilayah 12 batu dari pantai mereka. Pulau Hans terletak di tengah-tengah Kanada dan Denmark. Walau bagaimanapun, Mahkamah Tetap Liga Bangsa-Bangsa Antarabangsa pada tahun 1933 telah menetapkan bahawa pulau itu menjadi wilayah Denmark. Namun begitu, sejak Liga Bangsa-Bangsa digantikan sebagai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, keputusan mengenai Pulau Hans kelihatan agak samar-samar dan keputusan inilah yang kemudiannya membawa kepada perang dingin antara kedua-dua pihak yang menuntut pulau ini. Tuntutan bersejarah. Sehingga 2022, Denmark dan Kanada bertelagah mengenai negara mana yang memiliki Pulau Hans. Tuntutan Denmark adalah berdasarkan ekspedisi yang melibatkan penyertaan Denmark dalam menamakan Pulau Hans pada tahun 1853 bahawa secara geologi pulau itu adalah sebahagian daripada Greenland dan ia lebih dekat sedikit dengan Greenland daripada Pulau Ellesmere. Kanada pula menegaskan bahawa tuntutan Denmark telah luput kerana Denmark gagal menguatkuasakan kedaulatannya. Kartografer Kanada dan Denmark juga telah menggambarkan pulau itu sebagai sebahagian daripada negara masing-masing. Pada tahun 1973, kedua-dua negara bersetuju mengenai sepadan maritim yang membahagikan Selat Neres antara Pulau Ellesmere dan Greenland, tetapi nampaknya kedua-dua negara ini tidak boleh bersetuju mengenai pemilikan Pulau Hans pada ketika itu. Semasa Perang Dunia Kedua, orang Kanada mengendalikan stesen saintifik sementara di Pulau Hans dan pada awal 1980-an, dom petroleum aktif di sana. Apabila Tom Hoyem yang merupakan Menteri Hal Ehwal Greenland, Denmark secara peribadi memasang bendera di pulau itu pada 28 Julai 1984, namun kerajaan Kanada telah memantah. Sejak 1984, kedua-dua negara telah menghantar pegawai ke pulau itu untuk menaikkan bendera dan menuntut tanah itu. Orang Kanada akan menaikkan bendera Kanada dan meninggalkan sebotol whisky untuk Denmark dan begitulah sebaliknya.
Pada tahun 2002, Nana Flensburg adalah sebahagian daripada kru tentera Denmark yang berdiri di atas tebing untuk melakukan upacara menaikkan bendera. Akhbar Politiken melaporkan bahawa terdapat banyak botol, gelas whisky dan dokumen lain yang memaklumkan mengenai lawatan sebelumnya ke pulau itu. Pada kemuncak persaingan, kedua-dua pihak mengambil untuk membeli iklan di Google untuk membuat tuntutan mereka selepas Denmark berkata ia akan menghantar surat bantahan atas lawatan pada 2005 oleh Menteri Pertahanan Kanada ketika itu. Penyelesaian terakhir. Pada 2018, Kanada dan Denmark telah menubuhkan kumpulan kerja bersama untuk menyelesaikan pertikaian wilayah yang telah berlangsung sekian lama ini. Pada 14 Jun 2022, satu perjanjian telah ditandatangani di Ottawa oleh Perdana Menteri Greenland dan Menteri Luar Negeri dari Kanada serta dari Denmark. Mereka memeterai perjanjian itu dengan pertukaran botol terakhir dan akhirnya Pulau Hans ini dibahagikan secara kasar kepada separuh, di mana kira-kira 60% dimiliki Denmark dan selebihnya dimiliki Kanada dengan sepadan utara selatan berjalan di sepanjang keretakan yang berlaku secara semula jadi di atas batu. Hasilnya, Kanada kini berkongsi sepadan darat rasmi dengan negara Eropah. Berikutan pemeteraian itu, Ahli Parlimen Nunavut menggesa pulau itu dinamakan semula secara rasmi sebagai Tartu Palu. Perjanjian itu akan berkuat kuasa selepas prosedur dalaman kedua-dua negara selesai. Di Denmark, Parlimen mesti memberikan persetujuannya kepada perjanjian itu. Perjanjian itu juga akan melindungi hak memburu dan menangkap ikan rentas sepadan mereka dan juga memastikan bahawa sepadan baru itu tidak akan menghalang perjalanan merentasi Pulau Hans. Kenapa Kanada dan Denmark berebut Pulau Hans? Pergaduhan mengenai sekeping batu yang tidak bermakna bermula pada tahun 1973 apabila Denmark dan Kanada mengakhiri perbincangan mengenai sepadan dan hak bawah air tetapi tidak mencapai persetujuannya mengenai Pulau Hans. Rizab minyak dan gas terletak di Selat Neres selebar 22 batu di mana Pulau Hans terletak dan yang memisahkan kedua-dua negara. Tetapi menurut seorang profesor undang-undang antarabangsa dari University of British Columbia yang mengkaji kedaulatan Arktik, sumber tersebut terlalu dalam dan kawasan itu dipenuhi dengan gunung ais untuk membuat pengerudian luar pesisir. Namun, ia akan menjadi minyak yang sangat mahal dan jika terdapat usaha untuk mengerudi minyak di kedalaman tersebut dalam tempoh 10 atau 20 tahun akan datang, ia akan bertentangan dengan perjuangan dalam menentang perubahan iklim. Manakala mengenai isu hak menangkap ikan pula, perkara itu telah lama diselesaikan oleh perjanjian antarabangsa yang lain. Kesimpulannya, isu sepadan laut yang baru sahaja diselesaikan antara Denmark dan Kanada ini akan memberi contoh penting kepada negara lain ketika menangani persoalan mengenai dasar Laut Arktik dan sumber yang terkandung di dalamnya, walaupun ia terpaksa mengambil masa yang sangat panjang. Walaupun Denmark dan Kanada merupakan sekutu lama dan mempunyai hubungan antarabangsa yang baik, masalah pertikaian yang lama ini dipercayai disebabkan oleh campur tangan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam membantu menyelesaikan isu sepadan laut yang dikawal oleh Undang-Undang Perjanjian Laut 1982. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.